Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 62 hingga 63, atau adakah sesiapa selain Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan dapat menghindarkannya dari bala tersebut? Adakah sesiapa yang lain selain Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi? Adakah di samping Allah Tuhan yang lain? Amat sedikit sekali kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Siapa pulakah yang meniupkan angin sebagai petanda ketibaan rahmatnya? Apakah patut di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah dari segala sekutu yang mereka sekutukan. Ini kehidupan alam, kita tafakur. Tengok daratan, tengok lautan, bagaimana Allah menyelamatkan hamba-hamba yang Allah kasihi. Jadi para muslimah sekalian, sekarang kita masuk kepada bahtera-bahtera itu. Macam mana ni tengah lemas ni, ya? Tengah lemas, Masya Allah. Dia bahasa lain pada lemah ni, tak sedar diri. Kan kalau lemah pun tak sedar diri. Betul kan? Tak ada orang dalam keadaan lemas, dia masih lagi nak kontrol ayu. Tak ada orang dalam keadaan lemah nak kontrol bijak. Aku ni profesor ni tak boleh jerit, kena duduk diam. Lemah ni duduk diam. Sebab apa? Malu nak jerit. Tak ada. Subhanallah. Bahtera apa yang boleh menyelamatkan kita daripada sekalian bentuk kelemasan? Ya, yang ustazah percaya setiap kita masing-masing lebih memahami maksud yang saya cakap. Lebih memahami. Setiap orang lebih memahami. Aku ni lemas kat mana? Baik, bahtera yang pertama. Masya Allah, bahtera itu adalah bahtera ma'rifatullah. Bahtera ma'rifatullah. Wahai orang-orang yang sedang kelemasan, wahai diri saya yang sedang kelemasan, bangkitlah mengenal Allah. Bangunlah mengenal Allah. Nanti kita akan selamat. Ya, masuklah dalam bahtera hamba-hamba yang sedang berusaha untuk mengenal Allah. Nanti kita selamat. Nanti akan datang cahaya. Nanti kita akan dikeluarkan daripada kegelapan, iaitu bahtera ma'rifatullah. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, 73 hingga 74, Allah buat satu tamthilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Hajj 73-74. Kalau muslimat memang nak tengok Quran, Ustazah bagi masa dulu untuk buka. Ya, kalau tak kerang, Ustazah baca tapi muslimat sedang buka-buka helaian demi helaian. Surah Al-Hajj ayat 73 hingga 74. Kalau tak silap, Ustazah pernah cakap juga, mungkin bukan di sini, di tempat lain barangkali, muslimat kalau pergi majlis ilmu, biar boleh bawa Quran terjemahan. Sebab bila penceramah ataupun pendakwah kod sahaja ayat-ayat Quran, ayat, surah, maksud, kita terus tandakan dekat Quran kita. Quran kita pakai selalu ni, jangan pinjam Quran masjid. Quran kita tandakan itu jadi kerja rumah. Jadi kerja rumah. Bila kita duduk nak tadabbur Quran, buka balik. Sekurang-kurangnya para asatizah telah bantu kita untuk tadabbur. Skop apa tu ayat tu? Kita pun tandakan, pakai pen apa yang highlight tu kan, ya, letak, pakai stiker. Nanti kita akan berurusan selalu dengan Quran. Macam tu. Kalau kita tak bawa Quran ataupun kita tak tulis ayat dan surah yang para asatizah sebut, nanti dia berlalu macam tu je. Nanti berlalu begitu sahaja. Ya, sebab panduan kita memang Al-Quran, sunnah Nabi SAW, ya, dan sunnah. Jadi surah Al-Hajj ayat 73 hingga 74.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, duriba mathalun, dibawa, ditampilkan satu perumpamaan. Perkataan ditampilkan, dibawakan dalam ayat ini menggunakan perkataan duriba. Duriba pada makna asal adalah daraba yadribu. Apa dia? Pukul. Pukul. Jadi bila Allah sebut duriba mathal, ini bukan bawa-bawa biasa. Ini bukan maksud dia nak fikir, tak fikir, sudah. Tak. Duriba mathal. Maknanya dihempukkan kepada kamu satu perumpamaan. Bukan bawa-bawa biasa, bawa hempuk ni. Ya? Dihempukkan kepada kamu satu perumpamaan. Takkan kamu tak nak fikir lagi. Macam tu lebih kurang dia punya terjemahan ni. Ini bukan ringan punya perumpamaan ni. Dihempukkan pada kamu perumpamaan ni. Kamu patut fikir perumpamaan ini. Duriba mathalun fastami'u lah. Tolong dengar. Itu maksud ayat Quran. Fastami'u lah. Tolong bagi perhatian untuk dengar. Masya Allah. Dah lagu duriba fastami'u. Tolong dengar. Bagi perhatian kamu. Fastami'u lah. Tolong dengar. Tolong amati. Jadi mari kita dengar perumpamaan yang Allah bawa. Ini benda paling asas untuk menanam dalam hati kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah. Seru, sembah ke, seru ke, bergantung ke, bersandar ke, asyik minta tolong ke, ni Allah nak bagi tahu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah. Bayangkan saja segala yang lain selain daripada Allah tuan-puan. Kaki-kaki pembodek, orang-orang yang selalu bergantung dengan manusia, penyembah-penyembah berhala-berhala yang lain selain daripada Allah, penyembah harta, penyembah dunia, penyembah pangkat. Mari dengar betul-betul. Fastami'u lah. Lan yakhluqu dhubaba, tidak akan sama sekali dapat mencipta walaupun lalat. Kita bukan main minta tolong ni, habis kita dia tak tolong. Ya, kita ni sanggup tak tahu dah halal haram mana-mana. Sebab apa nak ngikut makhluk ni? Nak bagi tahu la yakhluqu dhubaba, seekor lalat pun dia tak boleh cipta. Walau ijtama'u lah, walaupun semua yang selain Allah bersatu untuk mencipta seekor lalat. Lalat. Wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Malah jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Kalau diciptakan pula berhala, sembahan-sembahan yang lain, kalau lalat tu nak rampas pula, tidak akan dapat direbut kembali daripada mereka. Atau sesiapa pun tuan-puan tak payah ambil berhala, kok kita pun benda yang lalat dah ambil, ya, tak boleh nak kejar dah lalat tu balik semula. Dha'afat talib wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah.
Semua sembahan-sembahan selain Allah yang diciptakan oleh manusia tu sendiri, ya, suruhlah dia buat seekor lalat, dia tak boleh buat. Malah kalau lalat hinggap dekat dia punya, hinggap dekat hidung dia ke patung-patung sembahan tu, dia tak boleh buat apa-apa. Dha'afat talib wal matlub, lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak menilai, mereka tidak menghargai, mereka tidak mengamati, tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang macam kita ya, muslimat yang kadang-kadang asyik ya mengeluh dengan kelemahan, tak sudah-sudah lemah. Memang kita lemah, kita memang lemah, itu tak dapat nafi. Tapi bergantung dengan yang maha kuat akan menjadikan kita kuat. Memang kita lemah, tu tak nafi ya tu. Tapi jangan kita hanya tahu merungut, mengeluh, kecewa, saya ni lemah sangat. Bergantung dengan yang maha kuat. Dekatkan diri dengan yang maha gagah, dekatkan diri dengan yang maha perkasa. Itu bahtera penyelamat, safinatun najah. Kalau kita kelemasan, nak buat apa pegang lagi dengan kayu kering yang bila kita pegang dia patah? Kalau kita kelemasan, carilah kapal-kapal bahtera-bahtera yang gagah yang kita boleh masuk dalam tu. Maka bahtera yang pertama adalah mengenal Allah. Jadi satu pertolongan kepada kita, jadi satu kekuatan kepada kita. Sebab kita boleh berpaut, kita boleh yakin, kita boleh pegang, yakin dengan Allah. Pegang apa tu Kak? Pegang yakin. Berpaut dengan apa? Berpaut dengan keyakinan kita kepada Allah, berpaut dengan Allah dan berpaut dengan yakin. Kalau kita berpaut, kita dalam laut nak lemas, pegang kayu yang memang rapuh, kita pun tak yakin. Ya Allah, aku ni nak pegang kiri ke, pegang tengah ke, pegang kanan ke? Kan kalau pegang kiri, kanan pula patah, pegang tengah, tepi pula patah. Itu memang gelisah, tak meyakinkan. Jadi sekarang bila disebut ma'rifatullah, maknanya keyakinan kita kepada Allah. Biarlah orang lain nak kata apa, kita kata macam mana, tak, Allah itu maha adil. Biarlah dunia nak kata apa, kita kata tidak, Allah pasti tidak akan mensia-siakan iman kita. Biarlah dunia nak kata apa, kita yakin Allah itu maha baik, Allah tak pernah zalim kepada hamba dia. Yakin itu jadi safinah, jadi bahtera, safinatun najah, menyelamatkan kita daripada kelemasan. Kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tengok pada ayat Az-Zumar ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Banyak boleh tengok dalam Quran, cari ayat-ayat yang Allah kata kamu ni tak betul nilai Allah, kamu ni tak kenal Allah. Ya, mereka tidak menghargai Allah, tidak mengagungkan Allah pada kadar yang sewajarnya. Ini berulang-ulang Allah sebut dalam Quran. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Muslimat, kita tengok kalau kita nak buat satu analogi yang bukan bandingan dengan Allah tapi hanya sebagai madkhal untuk kita faham. Kalau anak kita kan, atau suami kita, ambil suami lah suami kita ni sayang sangat kat dia kan, sayang. Kita nasihat dia, kita bimbing dia, tapi dia asyik su'uzan. Ya, awak ni asyik nak kontrol saya. Awak ni macam-macam. Contoh ada tak dalam hati kita kata macam, sian tak abang, abang tak kenal saya. Muslimat, ada tak rasa macam tu?
Pernah tak dalam hati kata sian kat abang, abang tak kenal saya bang. Abang tak tahu betapa sayangnya saya dekat abang. Abang tak tahu betapa setianya saya dengan abang. Sian kat abang. Ada tak rasa macam tu? Ada. Sebab apa? Sebab memang lain arah kalau orang tu tak kenal kita. Boleh buruk sangka, boleh tidak yakin, boleh tidak percaya. Sebab dia tak kenal. Dia kata kita kedekut, contoh. Bang, takkan saya kedekut lagi. Handphone awak pun saya bayar. Ya, macam-macam. Kita dengar tu, kita boleh senyap. Kita kata apa? Sian ke dia. Tak kenal kita macam mana. Berapa kali Allah ulang dalam Quran, wa ma qadarullah haqqa qadri. Kamu ni, kamu. Mereka ni tak tahu. Tak tahu nak mengenal Allah, nak menghargai kewajaran yang sepatutnya atas segala maha sempurnanya Allah. Itu Allah ulang banyak kali. Jadi sebab kita tak kenal Allah lah kita lemah sekarang ni. Sebab kita tak kenal Allah lah sekarang ni hidup kita susah. Sebab kita tak kenal Allah lah kita tak habis-habis suuzan dengan ketentuan Allah. Sebab kita tak kenal Allah lah kita ni tak boleh nak tenang. Sebab kita tak boleh nak yakin dan percaya dengan maha sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Padahal bumi ini, tengok tuan-puan, Allah nak tunjuk, kamu kenal tak aku ni? Kamu tahu tak setara mana gagahnya aku ni? Kamu tahu tak setara mana hebatnya aku ni? Padahal wal ardu jami'a, bumi ini besok seluruhnya akan berada dalam genggaman Allah. Setakat bumi ni Allah boleh lipat-lipat dia bila masa je. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Adapun langit itu tergolong di tangan kanannya. Allah boleh gulung dengan tangan. Kita tak payah fikir tangan tu rupa macam mana ke apa, tapi ini satu gambaran nak beritahu apa? Mudah sangat bagi aku hancur leburkan dunia yang kita merana. Kerana apa? Kerana membesar-besarkan cerita dunia. Aku boleh lebur sekejap je. Aku lipat-lipat je. Allahu Akbar, hebatnya Allah.